Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita ke channel Cikgu Izan, channel yang akan kamu pelajari subjek Bahasa Melayu bagi tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Jadi Alhamdulillah kita berjaya memasuki ke tema yang baru, iaitu tema 5 di bawah tajuk Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Jadi apakah tajuk pengajaran dan juga aktiviti yang akan kamu laksanakan pada kali ini? Jom tonton video ini sehingga ke penghujungnya. Baiklah, seperti yang cikgu jelaskan tadi, kamu akan memasuki tema baru iaitu tema 5 yang bertajuk Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Unit yang akan kamu pelajari pada kali ini ialah unit 13 iaitu Sikap Bertanggungjawab. Jadi apakah aktivitinya? Kamu nantikan selepas ini. Sementara menantikan kamu membuat persiapan, mengeluarkan buku teks dan juga buku aktiviti kamu, kamu boleh membuka buku teks kamu pada muka surat 98. Sementara itu, tontoni paparan video ini yang akan memaparkan jawapan bagi aktiviti daripada video yang lepas. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Baiklah, cikgu harap kamu sudah bersedia. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan pergi ke aktiviti yang pertama. Baik, aktiviti yang pertama ini murid diminta untuk membaca dan fahamkan maklumat yang terdapat dalam risalah yang telah diberikan pada muka surat 98 ini. Jadi kita akan meneliti dan membaca apakah maklumat yang terkandung dalam risalah tersebut. Tajuknya ialah Kem Jati Diri. Afifi dan rakan-rakan terpilih untuk menghadiri Kem Jati Diri anjuran sekolah mereka. Dalam risalah program itu terdapat maklumat untuk bakal peserta. Jadi sebelum mereka pergi ke kem tersebut, mereka mendapat risalah yang menerangkan tentang maklumat-maklumat penting sebelum mereka mengikuti program tersebut. Jadi apakah maklumat tersebut? Kita baca sama-sama. Ya, tajuk yang diberi itu Kem Jati Diri. Stesen yang pertama, Sabtu pada waktu pagi, pengisian program, ceramah disiplin diri dan latihan kawat kaki. Jadi apakah objektifnya? Melahirkan murid yang mempunyai jati diri melalui amalan disiplin diri terpuji. Ya. Jadi pengisian pada pagi itu ialah ceramah disiplin dan juga kawat kaki. Di stesen yang kedua, pada hari Sabtu sebelah petang, pengisian programnya ialah pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan sayangi Malaysia. Apakah objektif bagi pelaksanaan aktiviti ini? Melahirkan murid yang memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Baik. Dan stesen yang terakhir iaitu stesen 3 pada hari Ahad pagi, pengisian programnya ialah aktiviti cintai bahasa, seni dan budaya dan simulasi budaya. Objektifnya ialah melahirkan murid yang berjati diri tinggi melalui ilmu bahasa, seni dan budaya. Jadi kamu jelas, itulah maklumat-maklumat pengisian program serta matlamat yang hendak dicapai melalui program tersebut yang akan diikut serta oleh Afifi serta rakan-rakannya. Jadi di bawah itu adalah perbualan antara cikgu serta murid-murid di dalam kelas Afifi. Jadi kita akan bacakan dia punya dialog dia, bermula dengan Cikgu Zakwan. Afifi, apakah urutan program pilihan kamu dalam Kem Jati Diri itu? Minta jelaskan sebab pilihan itu. Jadi Cikgu Zakwan bertanya pada Afifi. Afifi menjawab, saya memilih program di stesen ketiga sebagai pilihan pertama. Saya memilihnya kerana ilmu seni dan budaya akan mengukuhkan jati diri saya
terhadap kebudayaan warisan negara. Jadi itu ialah pendapat Afifi. Cikgu Zakwan juga bertanya, pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Jadi apakah rasa-rasanya Afifi akan memberi respon kepada pertanyaan Cikgu Zakwan itu? Mungkin Afifi merasakan pemumpukan nilai murni jati diri adalah lebih baik berlakunya proses itu pada peringkat umur sewaktu muda, kan, generasi muda ini, daripada sekolah rendah ke sekolah menengah dan juga di peringkat universiti. Di situlah berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran di samping penerapan nilai murni dan juga jati diri ke dalam diri anak muda. Jadi, Cikgu Zakwan bertanya, apakah yang akan berlaku jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Pada pendapat kamu, apakah Kaijun akan beri responnya? Kenapa jati diri ini penting? Kenapa jika tiada jati diri yang kukuh, apakah yang akan berlaku? Kaijun mungkin boleh memberi pendapat, dan jika tidak mempunyai jati diri yang kukuh, kan, generasi muda mudah terpengaruh dengan budaya-budaya ataupun perkara-perkara yang negatif daripada luar, ataupun budaya-budaya negatif, budaya barat yang bersosial dan sebagainya. Itu semua budaya-budaya yang tak baik. Jadi pentingnya jati diri ni supaya dia mengukuhkan diri kita daripada terjebak, kan, ataupun terpengaruh dengan anasir-anasir dan juga perkara-perkara yang negatif. Itu pentingnya jati diri. Mungkin Kaijun boleh jawab macam tu. Apa kata Sofia? Pada pandangan saya pula, murid-murid perlu disemaikan dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana nampak? Kerana apa? Daripada kecil lagi. Kerana budak-budak kecil ni, kan, adik-adik kita, kan, baby dan sebagainya, tak ada sampai baby, mungkin murid-murid yang muda, kan, seperti kamu lah, generasi muda yang sekolah rendah ni, anak-anak kecil ni diibaratkan kain putih. Jadi kita perlulah mencorakkan mereka dengan nilai-nilai yang murni, dengan jati diri yang kukuh, supaya mereka akan membesar menjadi manusia yang baik, yang seimbang. Jadi mungkin itulah penjelasan daripada Sofia. Jadi Dinesh bercakap, menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah apakah program lain selain daripada program jati diri ni? Biasa kita ada dengar apa, bila nak berperiksaan ke, kita nak menghadapi peperiksaan besar, kan, kita ada apa? Kem apa? Kem motivasi, betul tak? Kem motivasi. Lagi satu, kem apa? Macam kita nak mempersiapkan diri kita, kan. Biasanya sekolah akan buat program-program macam tu. Kamu nak masuk ke sekolah menengah, sebelum sekolah daripada sekolah rendah nak masuk ke sekolah menengah, kamu akan ada kem apa? Kem bina jati. Yes, kem bina jati diri itu, kan. Kem bina insan, betul. Sebagai contoh, kem-kem macam ni lah dia akan menerapkan nilai-nilai murni, penerapan nilai-nilai yang baik untuk murid-murid sekolah rendah, sekolah menengah, supaya mereka bila besar nanti mereka akan memasuki alam pekerjaan dan sebagainya, mereka mempunyai persiapan yang lengkap, kan, dengan nilai-nilai yang murni, supaya mereka tidaklah membesar menjadi seorang yang negatif, membesar dengan mempunyai nilai-nilai yang tidak baik, tidak ada moral. Jadi itu pentingnya program-program sebegini. Baik, jelas? Baiklah, jika kamu sudah bersedia, kita akan pergi ke aktiviti yang kedua. Baiklah, untuk aktiviti yang kedua ini, murid-murid perlulah memberi respon yang terdapat pada dialog perbincangan mereka tadi. Jadi murid boleh keluarkan buku latihan, buku pemahaman lah. Aktiviti macam ni, buku pemahaman. Kamu boleh tuliskan tarikh dah hari ini. Tajuk pada kali ini ialah Kem Jati Diri. Dalam kurungan, kamu tulis dalam kurungan muka surat 98 sebagai rujukan. Nanti kamu bila buat, kamu nak rujuk balik jawapan tu pada muka surat 98. Jadi macam biasa, kamu akan menulis dalam bentuk dialog, nama di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan itu ialah ayat-ayat yang diperkatakan. Baiklah, bermula daripada Cikgu Zakwan sehinggalah Dinesh di bawah sekali itu. Jadi kamu sediakan ruangan yang cukup. Kamu akan mulakan dengan ayat Cikgu Zakwan. Cikgu Zakwan tu
pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Jadi, bila tanya pada pendapat kamu, kamu perlu memulakan ayat bagi jawapan kamu itu adalah pada pendapat saya. Bila orang bertanya pada kita, kita akan jawab pada pendapat saya. Program jati diri penting kepada generasi muda kerana kerana apa? Baru kamu nyatakan pendapat kamu itu yang berkaitan dengan cerita tadi lah, klaim jati diri tadi. Seterusnya kita pergi ke dialog yang kedua. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Soalan itu ditanyakan oleh Cikgu Zakuan. Jadi Kaijun akan menjawab, jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh, kita akan apa yang akan berlaku? Okey, cikgu dah jelaskan tadi di aktiviti yang pertama. Jadi kamu boleh sambung terus jawapan pendapat itu. Dan juga dialog yang ketiga, pada pendapat saya, Sofia tu memberi pendapat dan juga Dinesh. Sofia memberi pendapat, pada pendapat saya pula murid-murid perlu disemai dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana apa tadi kita telah bincang di aktiviti yang pertama tadi. Sama juga dengan Dinesh, menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah berikan dua. Kita ada bincang tadi dua program yang sesuai. Program yang sesuai untuk membina jati diri ni apa dia? Dua program tu ada di aktiviti yang pertama tadi. Okey, jelas? Jadi kamu tuliskan dalam bentuk dialog dan jawapan kamu tu hendaklah digariskan. Okey, jawapan kamu hendaklah digariskan. Itu saja untuk aktiviti 2. Jadi kamu boleh mula membuat aktiviti ini sekarang. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung video. Jadi cikgu harap kamu boleh melaksanakan aktiviti pada kali ini. Nantikan video berikutnya untuk mengetahui jawapan, contoh jawapan daripada cikgu sebagai rujukan kamu. Jika jawapan kamu hampir-hampir macam jawapan cikgu, kira betul lah tu. Okey. Jadi sebarang pertanyaan dan juga komen boleh kamu tinggalkan di bawah video ini ataupun video mana-mana yang kamu rasa kamu nak nyatakan pendapat, pandangan dan juga cadangan kamu itu. Jangan lupa untuk subscribe channel cikgu dan juga like video-video cikgu itu, serta share lah kepada kawan-kawan kamu supaya mereka juga boleh mengikut serta sesi pengajaran dan pembelajaran di channel cikgu ini. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan kamu selama ini. Cikgu harapkan semoga kamu maju jaya dalam pelajaran. Sekian saja daripada Cikgu Izan. Kita jumpa di video yang berikutnya. Bye.